Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya Muhammad Nur Hakim. Saya datang sini sebab saya nak interview sikit lah pasal syarikat yang Cik Firas jalankan. Boleh saya tahu nama kedai ni? Kedai ni Salad Bar by Petropia. Oh, saya tahu. Okey, sebelum tu boleh tak saya ingin tahu dia data Cik Firas tentang perniagaan yang Cik Firas lakukan sekarang? Waalaikumsalam. Jadi terima kasih kepada Cik Hakim tadi. Terima kasih kepada Cik Hakim sebab sudi untuk terlintas di fikiran untuk interview kami. Sebagai orang kata kalau ada sikit banyak yang akan Malaysia tu kan Malaysia lah. Jadi biodata diri. Nama saya Muhammad Firas. Saya berasal daripada Selangor, Pam Selangor. Merupakan alumni UMK juga sebelum ni. Saya kumpul pada tahun 2019. So perniagaan yang dilakukan khususnya dalam bidang F&B, food and beverage. Okey Cik Firas, boleh saya tahu latar belakang perniagaan ini? Macam mana Cik Firas memulakan perniagaan ini? Okey, baik. Salad Bar by Petropia ni merupakan anak syarikat kepada Petropia Ventures yang mana merupakan antara penggerak utama kami. Jadi kami diasas ataupun idea itu muncul pada tahun 2019. So salah seorang daripada co-founder kami, Muhammad, ada terfikir, ada terlintas untuk melakukan sebuah keusahawanan dari cabang social enterprise. So Salad Bar by Petropia ni merupakan anak syarikat kepada Petropia Ventures yang mana merupakan penggerak ataupun idea utama kami sebelum hasilnya Salad Bar. Jadi pada tahun 2019, salah seorang daripada co-founder kami iaitu Muhammad mengusulkan untuk melakukan sebuah keusahawanan sosial. Jadi orang kata kalau dah rezeki tu tak ke mana. Tengah sambil scroll social media, keluar satu iklan daripada Magic Malaysian Global Innovative and Creative Center. So Magic ada menganjurkan satu bootcamp selama 2 minggu untuk orang kata mengumpulkan mereka-mereka yang ada idea ataupun dah ada startup untuk sama-sama kita enhance skill idea tersebut juga sendiri selama 2 minggu. Jadi kami pun mula mencari ahli pasukan yang lain untuk sama-sama menghadirkan diri ke bootcamp tersebut. Jadi idea utama kami pada masa itu adalah untuk membantu urban poor ataupun miskin bandar di Selangor. Tapi setelah berbincang beberapa kali dan pada akhir bootcamp tersebut kami kena pivot. So untuk pivot tu kami terfikir untuk kembali kepada komuniti asal kami yang mana UMK sendiri. Jadi kalau ikut statistik kajian tesis yang dilakukan oleh UPM mengatakan 60% pelajar universiti tidak mengambil makanan sihat sebagai salah satu option diet mereka. Jadi sebab itulah kami kembali ke sini dan masih meneruskan misi kami, iaitu untuk memberi pilihan kepada pelajar-pelajar universiti untuk memilih makanan sihat sebagai diet dalam diet mereka sebagai seorang pelajar. Okey, seterusnya apakah visi, misi dan objektif perniagaan Cik Firas? Okay. So visi kami adalah untuk memberitahu kepada semua bahawa makanan sihat ni bukanlah sesuatu yang membosankan. Ada banyak variety yang kita boleh buat, yang kita boleh masukkan untuk menjadikan makanan sihat itu sebagai pilihan dalam diet kita, terutama kepada para pelajar. Sebab yang kita kena tahu, pelajar ni dia tengah belajar, jadi badan tu kena sihat, cergas. Selain bersukan, makanan tu sendiri adalah salah satu benda penting yang perlu dijaga oleh seseorang pelajar. So misi kami adalah untuk menghasilkan sebuah sistem yang berjaya
dan boleh direplikasi di mana-mana saja, iaitu kami cuba untuk menghubungkan antara supply dan demand. So itu yang tengah kami usahakan sekarang, yang mana sebelum kafe sebelum berjayanya menjual sesebuah produk, kami berjaya untuk apa orang kata, untuk jaga raw material kita. So macam contoh, saya bagi contoh terus kalau kata nak replikasikan sistem ni kepada Unimap sebagai contoh, so kami akan cari kontrak farmer kami dulu dekat Unimap tu. So diorang akan tanam semua dulu. Once satu cycle dah berjaya, baru akan masuknya kafe. So misi kami adalah untuk menghasilkan sebuah sistem yang boleh diaplikasi di mana-mana sahaja. Dan sistem tersebut sendiri, salah satu kriterianya adalah orang kata environmental friendly. So macam sekarang ni kebiasaannya, kalau kata contohlah sayur dekat KB kan, Kota Baru kan. So sayur-sayur macam lettuce, romaine, diorang punya supplier dekat Cameron. Jadi carbon footprint tu banyak yang dia riliskan. So kita nak avoid benda tu. So objektif kami pula dalam masa terdekat ni untuk buka satu cawangan di UMK Bacok dan satu cawangan di UMP. Okey. So, seterusnya boleh saya tahu strategi yang Encik gunakan semasa menjalankan perniagaan ini? So buat masa sekarang, strategi yang digunakan adalah sebab kami masih dalam skala kecil, jadi ada tiga sos yang kami guna untuk pasaran perniagaan kami. Satu dengan sosial media macam Instagram dan WhatsApp, dan satu lagi bahan melalui salah satu vendor pengantaran makanan, Roja Makan, COD lah. COD. So masa ni itu adalah tiga cara yang kami gunakan, selain kira macam kami ada buat tiap-tiap kali Jumaat, kami ada sediakan dalam 20 ke 30 pack untuk hantar ke mana-mana tempat yang dalam kawasan Jeli, untuk meningkatkan brand awareness tentang produk kami. Adakah pastel, yakni politik ekonomi, sosial, teknologi legal dan faktor persekitaran mempengaruhi perniagaan Encik Firas? Okey, pastel sejujurnya mempengaruhi mana-mana perniagaan kecil sederhana. So macam kami, kalau politik tu buat masa sekarang, sebab kami masih dalam skala kecil, so politik tu tidak menyumbang dalam, orang kata, tidak menyumbang sebahagian besar dalam masalah yang kami hadapi selain ekonomi. Kalau macam ekonomi, bergantung kepada polisi kerajaan lah. So macam kalau kata ekonomi tutup ke apa, so kami memang affected lah. Jadi ekonomi merupakan salah satu masalah atau halangan terbesar yang kami hadapi. Macam sebelum ni kita ada kawalan kawalan pergerakan. So bila kawalan pergerakan ni diwujudkan, jadi pergerakan ekonomi dalam Malaysia tu tak rancak. Jadi bila tak rancak tu, walaupun kita duduk kat Jeli, tapi bila tak adanya jual dan beli, so semua orang terjejas, termasuklah kami. So dari segi sosial tak sangat. Teknologi lagi? Kalau teknologi pun buat masa ni tak, sebab kami masih dalam skala kecil. Cuma faktor persekitaran tu ya. Tapi setakat pada hari ni, sebelum kami memulakan apa-apa perniagaan dan sebagainya, kami acap kali gemar untuk buat BMC, Business Model Canvas. So at least kita tahu demografik kita. So kita sebenarnya bila kita buat benda tu, kita bersedia dengan apa jua kemungkinan. Jadi kalau nak tanya adakah pastel ni menjejaskan perniagaan saya, ya, dari segi ekonomi. Okey, terima kasih Cik Firas.
Sama-sama. Okey, seterusnya apakah pandangan Encik Firas terhadap bajet 2022 yang baru-baru ini dibentangkan, Firas? Okay. So bajet 2022 yang baru-baru ini dibentangkan, kerajaan ada allocate sebanyak 322.5 bilion untuk SME, betul? Jadi kalau ikutkan kebiasaannya bajet-bajet sebelum ni ada disediakan bajet untuk social enterprise. So, suka untuk saya bagi tahu Encik Hakim yang kami sebenarnya merupakan social enterprise. Jadi dia agak sukar untuk kami cap SME punya geran ke funding ke sebab kategorinya lain. Jadi tapi kalau tanya saya apa pandangan saya bajet 2022 ni, kerajaan sedaya upaya cuba untuk membantu IKS, SME dan menyalurkan dana sebanyak 322 bilion. So bagi saya itu adalah satu gerak yang prihatin daripada kerajaan untuk membantu SME dan IKS. Okey. Dalam bajet 2022 tu ada menyebut pasal program Semarak Niaga Keluarga Malaysia. So boleh saya tahu pada pandangan Encik Firas, adakah program Semarak Niaga Keluarga Malaysia itu dapat membantu perniagaan Encik Firas? Okey, Semarak Niaga pula ada menyalurkan sebanyak 30 bilion. 30 bilion ke 30 juta? Bilion sih. 30 bilion dana untuk usahawan-usahawan kecil dari segi geran, funding, loan dan sebagainya. Saya setuju dengan gerak kerajaan ini sebab benda ni sangat-sangat banyak membantu ekonomi yang baru nak bangun semula. Jadi macam saya ulang balik, agak sukar bagi kami social enterprise untuk cap dari segi SME dan IKS. Jadi kami sebab macam social enterprise dia satu gerakan yang baru nak bangun. Jadi orang kata tak apa, bagi IKS dengan SME dulu. Sebab diorang ni ramai, diorang ni yang membantu dari akar umbi untuk menaikkan ekonomi negara semula, untuk pulihkan semula ekonomi negara. So bagi saya setujulah dengan tindakan kerajaan dan menganggap itu satu langkah yang prihatin dari kerajaan untuk membantu IKS dan SME. Okey. Apakah pandangan Encik Firas tentang pihak kerajaan akan memberi bantuan kepada usahawan kecil untuk membeli rumah? Okey, dalam situasi ekonomi yang mula hendak pulih, selain daripada macam yang kita faham, SME dan IKS ni banyak membantu dari ekonomi dari segi dari akar umbi daripada bawah. So langkah kerajaan ni adalah satu langkah yang bijak untuk orang kata pergerakan yang seiring, bukan setakat akar umbi punya, bukan setakat daripada bawah punya ekonomi, tapi middle punya ekonomi pun bergerak sekali. Baiklah. Okay. Ini adalah soalan terakhir pada saya. Adakah Encik Firas mempunyai cadangan untuk menggunakan strategi yang baru pada masa depan, dan bolehkah Encik Firas memberi sedikit penerangan terhadapnya? Jadi strategi saya ataupun future planning saya adalah dengan mengembangkan lagi perniagaan ini di universiti-universiti awam yang lain, selain menjalin kerjasama dengan kontrak farmer di seluruh negara, di setiap pelosok. So macam yang saya terangkan tadi, sebelum kami buka sebuah kafe baru di sesuatu kawasan yang baru, kami akan hire kontrak farmer kami. Jadi dengan harapan selain cuba untuk membantu student, cuba untuk membantu petani-petani kecil, kami juga harap kami mampu untuk menjaga 3P, people, planet dan profit, seiring dengan misi dan visi untuk menjayakan sebuah bisnes. Jadi strategi kami agar dengan harapan strategi ini orang kata mendapat perhatian umum. So dan lebih ramai lagi yang akan menyokong gerakan kami. Itu saja. Okey, terima kasih Encik Firas kerana menjawab persoalan saya sebentar tadi. Dan saya harap Encik Firas dan perniagaan Encik Firas ni dapat maju dan terus maju ke masa depan. InsyaAllah. Terima kasih Encik Hakim sebab sudi untuk menemu ramah saya. Saya harap sedikit sebanyak perkongsian tadi dapat membantu
tugasan Cik Hakim Okey. yang Terima kasih Cik Firas.